Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Tia Arifin di Wanita Inspirasi Mutiara. Siapakah wanita inspirasi Mutiara selanjutnya? Kita udah sampai, jom masuk. Assalamualaikum Mama Sap. Hai Mama Sap. Tia sihat? Sehat alhamdulillah. Wow, kita nih baby nih. Senang tadi nak sampai sini? Senang, alhamdulillah. Okey, jom Tia, jom duduk. Hai, assalamualaikum semua. Berjumpa lagi bersama saya Tia Arifin di Wanita Inspirasi Mutiara selanjutnya. Kita bersama dengan Mama Sap. Ya, hai semua. Ya. Selamat berkenalan. Mama Sap ni founder dari Mama Sap Bakery. Betul, founder kepada Mama Sap Bakery. Ya, so Mama Sap, terima kasih Mama Sap sudah menjadi wanita inspirasi kita. So Terima kasih juga Tia sebab menjemput. Iya, pastinya. So Tia nak bertanya, Tia di sini Tia nak mengulik, mengupas semua tentang macam mana kejayaan Mama Sap supaya memberikan inspirasi kepada semua penonton kita. Boleh? Boleh. Okey. Okey. So macam mana? Mama nak start ke Tia yang Tia yang tanya. Tia ada banyak soalan ni. Oh, Tia ada banyak soalan. Tapi Tia rasa satu soalan Mama Sap dah jawab ni. Okey, Mama Sap boleh tak ceritakan sedikit latar belakang Mama Sap sebelum menjadi usahawan Mama Sap Bakery? Okey, Mama Sap sebelum Mama Sap mula berniaga, Mama Sap 10 tahun bekerja sebagai government servant, pekerja kerajaan di salah sebuah hospital dekat Selangor. Selangor ke? Selangor. Lupa itu pun dah lupa. Selangor ke KL? UM KL. Pusat perubatan UC Melaya. Kerja apa Masa? Mama kerja sebagai radiografer. Radiografer tu Tia tahu apa dia? Tak tahu. Okey, radiografer tu yang buat scan, yang buat X-ray, yang buat segala-segala benda tu lah. So itu yang kerja Mama kerja lah selama 10 tahun dulu. Umur berapa Masa? Mama start kerja masa umur 21. So masa 21 start kerja, resign umur 31. Wow, 21 tu Tia dah kahwin Masa? Oh dah tak? Masa kahwin umur berapa? Mama start kahwin umur 22. Okey, so Tia lagi dulu first action part result. Okay? First action part result. Okey. Betul Masa. Selama Masa bekerja, kenapa Masa? Okey, aku nak resign. Okay, dia sebenarnya first kenapa Mama Sap nak resign. So first adalah sebab anak. Sebab anak. Memang masa tu masa umur 31 Mama Sap berhenti kan. Mama Sap berniaga masa secara part time sambil bekerja, sambil berniaga pada umur 29 tu, tapi part time. Tak tahu bisnes tu apa, just saja buat bisnes saja. Bisnes apa? Bisnes kek lah. Okey, kek lah. Dah tahu dah. Okey. Kita buat dari rumah. Masa tu kita bisnes dari rumah. So part time saja. Part time. So tapi bila umur Mama Sap masa dah umur 31 tu kan, anak Mama Sap dah besar. Yang sulung masa dia dah darjah 1. So masa dah darjah 1, so diorang ni dah start tak nak pergi rumah babysitter. Dia dah dia nak kita ni dengan dia. Oh macam tu. So maksudnya dah babysitter. Sebelum tu Mama Sap hantarlah dekat nursery kan? Dekat nursery ada babysitter. So kita hantar semua anak Mama Sap sudah 3 orang. So kita hantar dekat babysitter lah. Tapi bila dah besar dia dah tak nak tau. So bila masa tu memang kita dah bisnes, sambil tu kita bekerja. Salah satu pun penat jugalah bila kita berbisnes lah. Masa satu kita bekerja, alhamdulillah masa tu bisnes Mama Sap dah okey. Dah orang kata permintaan tinggi, followers kita dah ramai, customer kita dah ramai kan. So dekat situ Mama rasa macam boleh ni kalau nak berhenti. Sebab kita rasa macam kena pilih tau. You nak terus kerja ke you nak buat bisnes. Dan kita nampak sebenarnya peluang untuk capai income lebih banyak tu dekat bisnes lah. Ya, kita fokuskan Mama Sap So Mama Sap terus kena fokus. Lepas tu Mama Sap kan 10 tahun kerja. Maksudnya 10 tahun tu juga Mama Sap dah part time jual kek. Part time bukan 10 tahun. Mama start part time masa umur Mama 29 ke 30 tahun macam tu. So selepas setahun 2 tahun part time tu baru resign. Bukannya dari awal lah. Masa kenapa nak kek? Mama Sap macam nak terfikir nak part time nak buat kek. Kenapa? Mama Sap suka buat kek ke atau macam mana? Sebenarnya Mama Sap ni sebenarnya bukan orang yang pandai masak pun. Okey, lepas tu masak buat kek pun tak berapa pandai. Lepas tu boleh bisnes. Tapi nak jadikan cerita kan, bila kita masa tu bila Mama Sap kerja kerajaan, husband pun dia kerja Institut Jantung Negara, macam IJN. So gaji kita berdua ni ngam-ngam tau untuk tampung permintaan kita. Sebab anak kita dah 3 orang. So kita ni nak sekolah anak tadika kan, tadika yuran mahal kan. Of course kita nak bagi hantar anak kita tadika yang terbaik kan. So dekat situ Mama Sap nampak macam kita kena ada extra income. So nak jadikan cerita masa tu Mama Sap tak tahu nak buat bisnes apa. Tapi kebetulan masa tu tengah viral durian cream. So Mama Sap saja buat untuk diri sendiri. Masa tu tak ada plan nak bisnes tau. Buat untuk diri sendiri.
So bawa pergi office, lepas tu diorang sedap lah nak beli kan. Kita masuk betul ke orang nak beli ni kan? Yeah. So Lala mak masak, okey lah kita try buat dan orang beli. Lepas tu alhamdulillah sokongan kawan-kawan tu sangat dahsyat dekat tempat kerja kan. So diorang order, lepas tu diorang pun Mama Sap you dah suggest cubalah jual ni kek ni, brownies lah apalah semua kan. Tapi Mama Sap cakap satu je, Mama Sap memang tak pandai masak, tak pandai buat kek, tapi dia macam ni tau, life ni bagi Mama Sap macam ni. Kalau you betul-betul nak buat, you usaha, you cari, you belajar macam mana nak buat. Yes, jangannya Mama Sap luar biasa. Lepas tu Mama Sap, apa yang membuatkan motivasi Mama Sap untuk nak berubah, untuk nak ke next step, untuk nak upgrade hidup? Apa motivasi Mama Sap? Okay, motivasinya adalah first masa Mama Sap dah resign, dah start kita berbisnes tu kan. So motivasi dia adalah kita rasa boleh ke kita sustain bisnes ni, sebab Mama Sap dengan husband dah resign. Dia resign, Mama Sap pun resign, bukan dia Mama Sap seorang tau. So kita dah tak ada income yang orang kata pasti. Yes. Kan? So dekat situ motivasi dia itulah, kita nak bisa kita terus sustain. Lepas tu bukan kebetulan lah, memang masa tu memang terlampau ramai pula. Bila orang nampak kita start berniaga, so kita nak start jual kek dan orang nampak berjaya ramai orang order so ramai orang mula buat benda yang sama macam kita. So dekat situlah buat macam push factor. Mama Sap kena jadi yang still lead ke depan. Kena buat terus and buat yang terbaik, lebih baik pada yang lain. Macam tu. So dekat situ Mama Sap mula belajar sebenarnya cara untuk buat bisnes. Faham? Ini macam family Mama Sap sendiri kan. Mama Sap kampung mana Mama Sap? Kita tak tahu juga ni. Mama Sap dari lahir tu Tanjung Malim lah. Tanjung Malim tu dekat Perak, tapi sebenarnya Mama Sap membesar sekejap dekat Ampang. Lepas tu patah balik pergi ke Tanjung Malim. Macam tu. Kenapa boleh balik tu? Sebab masa Mama Sap kecil ni, Mama Sap parents kita divorce, so Mama Sap mak bawa kita orang patah balik ke kampung lah. Macam tu. Adakah yang membawa Mama Sap untuk pindah ke bukan pindah, maksudnya untuk kerja kerajaan dan juga untuk berbisnes pasal kerana ibu Mama Sap, pasal keluarga? Kalau tanya Mama Sap, life Mama Sap ni bukannya ada orang selalu ramai orang ingat bila nampak Mama Sap boleh buat bisnes kan, tiba-tiba boleh buka cawangan 1, cawangan 2 dalam masa singkat. Orang ingat Mama Sap ni ada parents yang pam modal dekat kita. Orang ingat Mama Sap ni background mesti orang senang, orang kaya. Tapi sebenarnya kena tahu Mama Sap ni memang background bukan orang senang, memang orang susah. Mak ayah kita divorce masa kita kecil. So ibu tunggal yang membesarkan anak yang kita orang ada dalam 3 orang adik-beradik masa tu. So kita bukan orang senang lah. So kalau tanya Mama Sap, kita melihat macam Mama Sap punya Mama Sap selalu cakap dengan mak sendirilah kan. Sebenarnya bukan senang bisnes kan. Bisnes ni kan macam you kena buat benda yang tak biasa kita buat. Kita tak pernah bisnes, family tak pernah bisnes. So kita cabaran bisnes ni sebab kita lalu cabaran yang kita tak pernah buat dan orang keliling kita tak biasa buat. Dan bisnes ni you kena tempuh banyak lah dia punya cabaran, you challenge yang sebab you tak tahu cara, you tak tahu step semua kan. Tapi apa yang buat Mama Sap punya orang kata jiwa tu terus buat kental, motivation tinggi sebab kita terinspirasi dengan mak kita sebenarnya. Sebab mak Mama Sap dulu seorang ibu tunggal kan, yang yelah ibu tunggal selepas bercerai dengan ayah kan, balik kampung survive sendiri untuk besarkan anak, macam-macam pekerjaan dia buat. Apa Mama Sap dulu boleh ibu Mama Sap kerja untuk survive? Kalau tanya Mama Sap kan, mak Mama Sap dari sampai satu tahap dia pernah buat satu hari ni dia pernah masuk Mama Sap asrama, adik masuk asrama. So kos tinggi kan. Masa sekolah rendah kat kampung kos tak tinggi, tapi bila Mama Sap masuk asrama, adik masuk asrama, dia sampai tahap pagi dia menunda getah, lepas tu dia start buat nasi lemak, dia nak jual balik dekat kantin sekolah, lepas tu dia mengajar cikgu sekolah rendah yang sekolah agama tu, lepas tu balik menjahit. Faham tak? So dia buat kekuatan dia tu, mak, kalau tanya ini slot wanita inspirasi kan, sebenarnya orang yang menginspirasi kepada Mama Sap adalah mak sendiri. Sebab determination dia seorang-seorang tanpa ada suami, dia boleh besarkan kita orang tanpa kita orang rasa susah. Faham tak dia? Kita susah tapi bila kita orang susah tapi kita tak rasa susah sebab mak kita dah kuat kan. Mak kita kuat. Orang biasanya kalau yang bercerai wanita kan, dia kadang-kadang kena menumpang rumah rumah ni kan. Tapi mak Mama Sap, dia punya determination dia tu nak berdikari, tak nak menyusahkan family dia, tak nak ni kan. Dia beli tanah, dia kumpul duit, beli tanah, buat rumah walaupun rumah tu kecil. Janji dia boleh besarkan anak dia dalam rumah dia sendiri tanpa disusahkan mak ayah dia ke adik-beradik dia yang lain. Sebab yelah, of course bila you tengah kesusahan tu,
ramai orang nak tolong, tapi Ya. dia Tak nak. kalau boleh mak mama ni dia tak apa, Tak apa, boleh. biar dia buat sendiri. So kalau tanya Mama Sap, inilah hang kata kenapa Mama Sap bila sekarang ni kan apa-apa adalah untuk mak. Sebab sebenarnya kejayaan Mama Sap hari ni bukan sebab Mama Sap hebat sebenarnya. Mama Sap dapat genetik daripada ibu Mama sendiri, melihat kekuatan itu, kegigihan dia tu. Untuk membesarkan kita orang tu. Mama Sap, apa arti seorang ibu untuk Mama Sap? Bagi Mama Sap ibu adalah penguat Mama Sap lah. Orang kata penguat jiwa, pemberi semangat, orang yang sentiasa memberi inspirasi kat kita, orang yang akan membuat rasa nak give up je kita akan ingat balik dia. Kan dia dulu tak pernah give up seorang-seorang. Kan Mama Sap ni alhamdulillah syukur ada suami, ada ni kan, tapi dia tak ada masa tu. Lepas tu Mama Sap, kalau pasal hidup Mama Sap yang dulu-dulu, so macam mana Mama Sap boleh ada tak Mama Sap macam terfikir, oh I kena tolong ni, I kena tolong, I tak boleh. Kenapa anak keberapa ni? Anak sulung. Anak sulung. So Mama Sap pasti adalah masa terfikir, oh I kena tolong juga ni keluarga I. Okey, dia bila Mama Sap start bisnes Mama Sap nampak bisnes ni kita boleh capai banyak tau. Kalau gaji dia terhad, gaji 3,000, 4,000 dah itu je. OT macam mana pun dia boleh dapat berapa banyak je. Tapi bila Mama Sap bisnes ni, Mama cakap boleh dapat lebih. Sebab tu kalau tanya Mama Sap, masa Mama Sap punya bisnes tu tak mudah tau sebenarnya. Sebab Mama Sap tak ada staff, tak ada maid kan, ada anak 3 orang bekerja lagi, tapi kita nampak benda ni boleh jadi income. That's why Mama Sap keep buat customer order, terima je sampai kalau tanya dulu Mama Sap sebenarnya viral waktu dulu yang followers Mama naik laju dekat Mama Sap punya page kan, kita punya Mama Sap bakery official tu, sebab orang macam mana dia ni kan bekerja seorang-seorang boleh buat kek sebanyak ni. Sebab kita nampak dekat situlah sebenarnya kita boleh ada peluang untuk jadi income banyak tau. Sebab Mama Sap of course ada benda yang Mama Sap nak bagi kat mak tau. Sebab kita nak bagi yang terbaik kat dia. Kita mestilah kita rasa macam nak buat rumah yang terbaik, nak bawa dia pergi umrah. Lepas tu bila nak bawa pergi umrah, kita kalau boleh kita nak cubalah bawa umrah yang VIP, yang semua tu kan. So alhamdulillah benda tu bila Mama Sap fight dulu dah alhamdulillah dapat. Kita dapat siapkan rumah kat mak, kita boleh bawa umrah VIP kan. So benda tu katanya Mama Sap, bila kita nak buat sesuatu kan kena ada big why yang kita untuk siapa kita nak buat, untuk siapa yang kita nak memberi. Satu lagi Mama Sap selalu cakap kan, kita tak tahu berapa lama dia nak hidup lagi. Kan memang orang kata mungkin kita yang pergi dulu, tapi secara biasanya kan yang biasanya mak kita yang berumur ni kadang dia biasanya kita tengok macam tu lah kan. Tapi itu yang Mama Sap sedang bekerja. Kau tanya Mama Sap kenapa Mama Sap grow laju bisnes Mama Sap, sebenarnya Mama Sap ada push factor yang kita bekerja dengan masa. Kau cakap dalam masa 2 tahun lebih you boleh buka, sekarang alhamdulillah 2 tahun lebih kita buka 8 cawangan sebenarnya. So sekarang tengah renovation cawangan ke-8. Kau tanya lajunya apa yang you nak kan, tak cukup. Sebab kita rasa ada banyak lagi tak bagi kat mak kita. Faham tak? Mak kita tak pernah travel situ sini kan. So banyak destinasi lagi tau yang kita rasa macam banyak lagi ni aku rasa. Faham tak? Faham. Dia punya banyak Mama Sap banyak tujuan lah nak banyak tujuan. Okay Mama Sap, macam perjalanan Mama Sap dulu, pas dari kecil membesar, ini ada tak momen-momen yang Mama Sap macam momen yang Mama Sap tak boleh lupa, momen yang sedih Mama Sap kena bangkit macam tu, macam momen yang jadi bakar semangat Mama Sap untuk nak menolong mak ke apa? Ya, menolong mak lah. Antara momen lah, sebenarnya momen yang Mama Sap selalu ingat. Masa Mama Sap sekolah asrama kan, masa kita duduk asrama, mak Mama Sap tak ada kereta, tak ada apa tau. Cuba bayangkan dari rumah dekat Tanjung Malim nak pergi ke Kuala Lumpur. Sebab Mama Sap masa Mama tak ingat barang apa kan. So dia kena bawa motor dalam perjalanan dalam hampir sejam. Hampir sejam sebenarnya dari rumah Mama Sap ke Kuala Lumpur tu, naik motor seorang-seorang perempuan kan, jauh datang. Lepas tu saya dengan hujan, dengan apa, faham tak? Macam dekat situ kan kita macam teringat tau, macam bila mak sampai tu kita rasa macam kesiannya mak aku ni kan. Lepas tu kita nampak pula orang lain mak ayah datang tapi naik kereta, tapi mak aku faham tak? Naik motor tapi dia datang juga untuk hantar tu. Macam hantar barang. Kat situ kita nampak kan, kalau aku kat tempat dia aku boleh buat tak benda yang sama? Faham tak? Adakah kita macam mama tak boleh lah, jauh lah, mama naik motor, mama takkan datang lah. Faham tak? Selalu kita letak kan, kalau Mama Sap dekat tempat dia, kita ada anak yang sedang memerlukan dekat asrama, jauh seorang-seorang, Mama Sap fikir, kalau aku buat tak? Macam kalau kita rasa macam aku tak sanggup pula rasanya kan, nak naik motor, hujan, seorang-seorang 1 jam perjalanan kan, nak pergi kat Stasiun Mata, nak bagi something dekat anak kan. So Mama Sap, tapi dia buat. Faham? Saat itu Mama Sap macam
apa masak macam masa tunjuk tak kalau tunjuk ke ibu masak tak macam mama why you do that, cakap kenapa mama, sempat tanya tak kepada mak memasak? Tia, masa kecil tu kita tak pernah nak rasa nak tanya Ya, tau. kan Tapi bila kita dah besar, Tia, kita sendiri jadi seorang ibu, kita ada anak, kita baru kita start reflect tau apa yang mak kita buat kat kita. Ya, kan Selalunya mama masak nampak biasanya macam tu tau. Bila kita tak jadi ibu, kita rasa apa yang mak kita buat tu biasa. Biasalah mak kena buat lah anak-anak something kan. Tapi bila kita dah jadi mak, kita ada anak, baru kita fikir, kalau anak aku nak macam ni, aku rasa aku boleh buat tak macam mak kita. Kan kita tengok dulu mak mama kan, mak mama masak pagi macam ni kan. Tapi kita tengok, aku pun tak sekuat tu untuk anak sendiri kan. Tapi dia boleh buat. Subhanallah. And then masak alhamdulillah sekarang memasak sudah menjadi usahawan yang berkembang, yang berjaya, bisnes makin berkembang. And then sekarang Mamasap sudah ada cawangan bakery 8 ya? Ada 8 cawangan. 8 cawangan di mana saja Mamasap? Mamasap punya cawangan ada di Shah Alam, di Petaling Jaya, di KL, Cyberjaya, Kuantan, Johor Bahru, Pasir Gudang, and terbaru dekat Pulau Pinang, dekat Bertam Pulau Pinang. Luar biasa. Okey, dengan kejayaan Mamasap sekarang, apa ibu Mamasap tengok? Apa dia punya reaksi? Of course, nombor satu tak sangka lah. Sebab kita bukan ada background orang yang berniaga. Tia. So macam tak sangka. Dulu masa permulaan, masa kita nak start buat kan, mak Mama Sap, dia bukan tak support. Tapi tahu kan buat kuih ni kan penat kan. Mak ni dia penat, dia tak sedar tau. Tapi bila tengok anak dia penat, dia tak boleh. Oh ya, betul macam dia kata tak payahlah penat ni, kesian ni. Faham tak? Dia rasa tak cukup ke duit kan. Faham tak? Kita nak bagi duit. Tak payahlah nanti, faham tak? Nanti duit tak cukup nanti. Faham tak? Mak kita ni. Apa peran Mamasap, peranan ibunya Mamasap dalam bisnes Mamasap? Apa mungkin Mamasap tu yang bagi motivasi ke Mamasap? Dia Mamasap, mak kepada Mamasap ni, dia tak bercakap motivasi. Tapi dia jadi orang yang mendengar. Orang yang kalau kita nak cerita, dia dengar. Kita cerita dengar. Tapi kalau tanya Mamasap, peranan dia adalah kekuatan dia tu sebenarnya. Doa dia, kekuatan dia. Dan Mamasap selalu percaya kan, apa yang Mamasap capai ni, sebab dia selalu cakap setiap hari tanpa putus, siang dan malam dia doa untuk kami anak-anak dia semua. So selalu rasa kan, bila orang tanya Mamasap, cepatnya you naik 2 tahun lebih, macam mana you, macam semua kan. So Mamasap bisnes F&B, bakery kan, makanan ni dia bukan mudah untuk kita buka cawangan sebab dia dengan operation, staff semua kan. Tapi Mamasap percaya pasti ada kekuatan doa seorang ibu kat situ. Kan? Jumpalah nanti kita nanti jumpa Mama Masak Ini Masak. Okey, boleh share. Boleh interview Mak Mamasap lah. Wanita inspirasi yang next. Masak. Ini Masak. Okey, kalau misalkan pasal bisnes kan, alhamdulillah bisnes makin berkembang dan juga maju, pasti ada namanya pesaing. Dan ada yang tak suka. Betul. Baru ni kena dah. Kenapa? 2 hari lepas, 3 hari lepas kan, kita dah kena report dengan Jabatan Immigration. Kenapa? Kan? Jabatan Immigration cerita kat live ni. Kan? Tapi diorang tak semua masak post supaya kita nak orang clear yang kita tak ada buat salah pun. Kenapa? Jabatan Immigration dari Putrajaya datang serbu kita orang dengan berapa van 4 van ke? Kenapa? 3. Total rasanya 7 ke 6 kereta serbu masuk kita. Staff Mama sampai ingat kita dirompak ke apa ni. Orang sado masuk serbu kan. Stop lah. Diorang apa ni kan? Kenapa? Sebab kita dapat aduan kita menggunakan pekerja pendatang tanpa izin. Oh ya faham. Tak ada permit. Tak ada permit. So diorang serbu lah sebab mungkin report tu tak tahulah siapa yang report kan. Tapi dia adalah bagi hint siapa yang report tu kan. Tapi kat situ sebenarnya dia frust lah sebab datang diorang pun terkejut. Kenapa laporan palsu ni dilakukan? Lepas tu Mamasap pun pelik. Kenapa ada orang report kilang kita menggunakan pekerja tak ada permit? Sebab Mamasap punya team ni dia selalu live dari kitchen. Kan dari kitchen sebenarnya boleh nampak staff kita orang keluar jalan kan banyak kan. So boleh nampak sebenarnya foreigner ke tak foreigner kan. Memang kita totally bisnes kita sebab mungkin macam ni Tiam. Sebab biasanya bisnes makanan ni, perasan kan kedai makan ke restoran memang menggunakan pekerja asing. Yes. Itu kebanyakan macam tu. Tapi alhamdulillah dalam Mamasap kita tak menggunakan pekerja asing. Memang semuanya orang kita. Orang kata orang Malaysia lah. Malaysia. So macam mana pas datang tu kata salah? Dah datang serbu semua check semua. Tak ada lah. Macam diorang pun kenapa tak ada? Sebab macam pelik sangat. Kenapa? Sebab biasanya jarang yang
laporan yang tak betul kan. Ya, Jarang. besar kan? Besar lagi Besar sebab datang diorang pula. datang bukannya satu van ni, diorang datang beramai-ramai. Wow. Kan macam nak tangkap tu sampai 20 orang, 30 orang lah nak bawa kan. Tapi bila tengok tak ada. And then sales. Oh, kita tak tahu. Alhamdulillah sekarang ni Dari tahun per tahun dulu. Tahun 2018. Masa mula-mula tu kan sebenarnya record pun tidak. Masa awal-awal bisa record pun tak kan. Lepas tu alhamdulillah, lepas tu peningkatan 2017 kita meningkat kepada almost 4 juta setahun. 2017 4 juta. Setahun. Ya, Lepas tu setahun. kita naik almost nak 7 juta. 2019 7 juta. Lepas tu 2019 Ya. 15 juta lebih. Wow. Lepas tu alhamdulillah tahun ni Januari hari tu last month kita dah start dapat 2.4 juta. Wow, luar biasa. Okey, Sebulan. cari kepala So Mama Sap yang dari Kampung Perak, betul? Tanjung Malim, Perak, yang dulunya cuma sekedar pekerja di radiografer. Kerja hospital lah. Kerja hospital lah, senang. Kerja hospital. Sekarang alhamdulillah sudah ada 100 staff dan juga salesnya dari tahun 2017 4 juta, 2018 7 juta, 6 juta. 6 juta. 5 juta, 6 juta macam tu. Juta, 5 juta. Dan 2019 adalah 15 juta, okey. Wow, luar biasa. Tiap pun macam tak sangka. Dan juga sekarang pun record Januari pun dah 2.5 juta macam tu. 2.4 macam tu. Jual kek saja guys. Jual kek saja, alhamdulillah. So Mama Sap, betul semua orang ni boleh kan? Semua orang boleh. Janji you kena determination lah. You kena determination kan. You kena buat satu bisnes kan. Sebab you really nak. Kalau tak, Mama Sap baru pagi tadi live Mama Sap cakap apa tau. Bila you bisnes sebenarnya, bila you ambil team ke, you ambil agent ke, sebenarnya you nak dia pun berjaya macam kita. Ya, betul. So betul. Bila you nak dia berjaya macam kita, you akan ajar ilmu apa yang buatkan you berjaya hari ni. Ya, so langsung transfer ke dia. Betul. Sebab Mama pagi tadi Mama share, bila kita nak mengajar orang ni, kita kena ada syllabus and content kita kan. Apa training kita punya kan. So Mama kata syllabus yang terbaik untuk ajar tim kita ke, staff kita ke adalah pengalaman kita sendiri. Sama juga macam Mama kan ada staff dekat kitchen kan yang buat kek semua kan, yang penat-penat. Mama ajar macam mana dulu Mama buat kek seorang-seorang, banyak macam ni. So modul yang kita buat dekat kitchen kita adalah modul Mama masak kat dalam rumah dulu. Mama dulu seorang-seorang bancuh macam ni, sekali macam ni. So itu yang impact sebenarnya. Kita ajar orang berdasarkan pengalaman kita. Kita dah buat kan. Sebab kita dah buat. So tak payahlah macam kita suruh staff, you pun tak buat, tak boleh macam itu. Kan kita dah pernah buat, kita ada pengalaman. Betul. So kita kena dalami dulu baru kita boleh suruh orang. Macam tu. Ini Mama Sap, mungkin yang tengok di Instagram Tia ataupun di YouTube channel Tia ni, mereka mungkin sekarang tengah tak tahu nak buat apa. Mungkin mereka memerlukan kata motivasi dari Mama Sap. Mungkin juga mereka tak tahu tak tahu arah hidup ni nak macam mana. Mama Sap tak bagi diorang motivasi atau biar diorang tu clear apa yang dia nak. Okey. Dia sebenarnya cara kita nak naikkan motivasi kita tau. Bila kita pasal nak berbisnes kan, maksudnya kita nak buat sesuatu luar biasa berbanding orang lain. Ada orang lain dia okey je dengan apa yang ada, tapi kita yang tak okey ni, yang nak capai banyak ni, you kena ada satu motivasi yang tinggi. You kena ada energy, you kena ada tenaga tu tinggi sikit. Lagi energy you tinggi, lagi income you besar. So bila you nak ada energy yang tinggi, income yang besar semua kan. So nombor satu kan, you kena jelas untuk apa you capai benda tu. Kan? Mungkin ada orang dia dah ada rumah ni, mungkin you kena tulis balik tau. Mama Sap selalu cakap you kena tulis. Kalau you tak tulis, you tak nampak tau. You kena tulis, okay, rumah sekarang you ada apa? Happy ke tak? Anak you sekarang ni sekolah dekat mana? You happy ke tidak? Kan simpanan you banyak ni. You happy tak tengok? Faham tak? Mama Sap selalu cakap dengan tim Mama Sap ke apa, you kena tulis. Tulis, okay, I tak happy lah Mama Sap dengan rumah ni. Anak I sekolah sini, I rasa I nak bagi dia lebih. Simpanan I bagi. Macam you suka travel, okay, apa sumbangan you dekat you punya parents? Okay, you tengok cukup ke you rasa bagi lebih? So bila you nak bagi lebih, you rasa nak bagi lebih, so you kena tahu ada benda yang you kena buat tindakan lebih luar biasa. Luar biasa. So bila tengok tindakan lebih tu, so you start lah apa tindakan you nak buat. That's why kenapa ramai orang start buat bisnes, supaya bisnes ni you boleh buat lebih dan you dapat lebih. Berbanding kalau you bekerja ni, bukan tak bagus bekerja, bagus, tapi bila bisnes ni dia ada booster sikit lah. Booster. Sesuai kita, kalau kita tak lebih, kerja lebih lah. Kerja lebih. Sebab bisnes ni dia tak ada office hour, dia tak ada pukul 8 tak. Bisnes ni siapa yang you rasa
nak buat bisnes, you kena bersedia. Untuk kerja you tak ada 8-5 tu tak ada. Yes, semua kerja. Kerja you macam selagi belum tutup mata, kerja. Mata pun mimpi kalau kita kerja Kan? Cuma bezanya sekarang ni kita bisnes online. So Yeah. bisnes kita ni banyak dekat phone. Yeah. So pegang phone tu sebenarnya bekerja. So Masap, ada tak boleh bagi tak 3 tips untuk menjadi orang yang berjaya? Versi Mama Sap. Boleh share? Versi Mama Sap untuk menjadi orang berjaya. First adalah karakter kita lah. Disiplin kita. Mama Sap sangat percaya tentang disiplin. You tak ada disiplin kan? You punya impian bulan bintang pun faham tak? So disiplin nombor 1. Disiplin ni you kena tepat masa, you kena, itu disiplin 1. Nombor 2 adalah konsisten. Konsisten. Memang kena konsisten. Konsisten. Apa hal yang konsisten yang Mama Sap buat? Konsisten contohkan marketing. Dia tak boleh hari ni buat marketing, esok tak buat. Kan hari ni training, esok tak training. Hari ni you gegarkan group team leader you, esok tak buat. So katanya Mama Sap, punca kejayaan Mama Sap ni first disiplin, lepas konsisten, lepas tu Mama Sap sangat agresif. Sebab you tak boleh, dia macam Dr. Aizah selalu cakap, fast action, fast result. Slow action, no result. So maksudnya you kena agresif. You kena keep agresif. Walaupun you dah ada cawangan 8 ke 10 ke, kena agresif. So 3, disiplin, konsisten, agresif. 3 ni. 3 ini kena ada di setiap diri yang nak berjaya. So Betul. semua ingat, tak ada orang yang tak boleh berjaya. Siapa pun boleh berjaya. Contoh Mama Sap sebelah Tia, bukan siapa-siapa tapi sekarang dah jadi siapa-siapa. Dia seseorang. Okey semua, dalam masa dah bagi 3 tips orang berjaya. So siapa-siapa yang mungkin sekarang tengah tak tahu nak buat apa, yang mungkin sekarang tengah malas ke atau apa, so korang boleh tengok semangat Mama Sap, agresif Mama Sap sangat luar biasa. Kita pun rasa di sini. Dan juga Mama Sap boleh share tak kata-kata terakhir Mama Sap untuk semua penonton kita? Okey, kata Mama Sap yang terakhir untuk wanita-wanita wanita kita dah tak bukan macam dulu lagi. Dulu memang lelaki ke depan sebab dulu semua pekerjaan menggunakan tenaga. Yes. Kan, yang wanita tu tak adalah tenaga orang kata mengangkat ke apa, tapi zaman sekarang teknologi berubah, semua benda dah dipermudahkan. Yang iaitu kalau dulu hanya lelaki saja boleh buat, angkat ke apa ke, dan sebab tu perempuan kat rumah. Tapi zaman dah berubah. Sekarang ni perempuan dah boleh ke depan sebab semua benda dipermudahkan, semua dekat phone, dekat ada internet boleh jalan dah. So sekarang ni determination you nak buat ke tak nak buat. So sekarang ni sebenarnya that's why kenapa kita tengok ramai wanita bangkit. Okey, so satu lagi Mama cakap kejayaan Mama Sap hari ni adalah sebab ilmu. So wanita-wanita kat sana, kalau you nak belajar untuk you capai kejayaan, you kena belajar. Mama Sap selalu cerita dengan followers Mama Sap ke apa kan, Mama Sap cakap, kalau you jadi doktor, you kena belajar. You kena belajar jadi doktor. You nak jadi usahawan berjaya, you kena belajar. Sekarang kan terlalu banyak kelas bisnes, founder-founder yang mengajar bisnes. You pilih je mana yang you suka. Kan, untuk you belajar buat bisnes kan. Kadang kita tak tahu, kita nak je kita buat, kita tahu ilmu pun nanti. Betul. Jangan buat sesuatu tanpa ilmu. Kan. Ilmu sangat penting semuanya. Okey Mas Sap, terima kasih banyak sudah memberi inspirasi kepada kita semua. Tiada hadiah dari Mas Sap. Sekejap ya. Okey Mas Sap, ada hadiah dari Mas Sap. Terima kasih Tia kan. Ini Mas Sap sebagai watak inspirasi mutiara kita. Sebagai satu serempak. Okey, thank you. Baru ni. Yes. Okey. Dan satu kad wanita inspirasi. Cantiknya. Ini Mas Sap. Thank you. Cantik. Thank you Mas Sap. Dan juga thank you so much Mas Sap menjadi watak inspirasi kita Mas Sap. Okey semua, jangan lupa like, share dan juga komen di YouTube channel Tia Arifin, Wanita Inspirasi Mutiara bersama Mama Sap. Kasih.